wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala akibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Amma ba'du. Kasih pada pimpinan majlis pada malam ini, Ashabul Kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun pada malam ini, pada hari yang ke-6 kita berpuasa, malam yang ke-7. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan, khususnya di sepanjang bulan Ramadan ini, akan diterima dan dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah malam ni saya nak kongsikan sedikit tentang satu tajuk, akhirat tidak ada U-turn. Akhirat tidak ada U-turn atau berpatah balik. Jadi sebenarnya tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kita kenikmatan hidup sampailah malam ini. Syukur sebab kita masih hidup. Sebab saya katakan begitu kerana bila masih hidup, bermakna masih ada ruang untuk berpatah balik. Masih ada ruang nak buat U-turn balik, bolehlah, sebab masih hidup. Di sana ada orang yang tidak sempat memasukkan kakinya ke dalam bulan Ramadan. Allah matikan mereka. Ada yang sempat bersahur hari pertama, meninggal tengah hari, tak sempat berbuka puasa. Tapi kita alhamdulillah tuan-tuan, sampai malam ini masih hidup. Dan syukur yang kedua ialah kerana bila kita masih hidup ni, hidup kita pula dalam keadaan sehat walafiat. Berbanding kawan-kawan kita, mungkin jiran, adik-beradik yang terbaring di katil hospital sana, yang tak tahu ibadah puasa tarawihnya bagaimana, boleh buat ke tidak, dengan wayar berselerak dan sebagainya. Tetapi kita alhamdulillah sampai malam ke-7 ni masih sihat, dapat pula datang tarawih tuan-tuan. Kita boleh tarawih berjamaah ni sebenarnya satu nikmat tau. Berjamaah di surau masjid ini satu nikmat. Walaupun ialah SOP budak-budak bawah 15 tahun tak boleh hadir dan sebagainya kan, tak apalah, yang tu kita akur. Berbanding kalau tahun lepas, tuan-tuan ingat kita tarawih tahun lepas di rumah masing-masing. Yang depan saya ni semua imam satu. Tahun lepas semua pakat jadi imam tuan. Bukan senang nak jadi imam. Tahun ni turun darjat jadi makmum. Lega banyak tuan. Oh, jangan buat pasal. Kita jadi imam tahun lepas pun huru hara dibuat. Sampai dah tak tahu apa ayat nak dibaca tuan. Kan? Bini dah syak dah. Bapak engkau ni gerang, inna ataina kul huwallah. Tinggi sikit li ila fi Quraisyin. Itu je lah makam kita kan. Tahun ni tak jadi imam, lega banyak tuan. Jadi kesimpulan dia, jangan marah imam yang ada lah. Hargai tok-tok imam yang ada ni.
Dia baca sedap ke, biasa ke, panjang ke, pendek, duduk diam kita kat belakang tu. Kan? Sebab bukan senang nak jadi imam. Pening. Walaupun kita hafal 30 juz sekalipun, nak baca hak mana nak ejaz tu, pening tambah kita yang tak berapa 30 juzuk ni. Dah yang 3 kul saja. Jadi tuan-tuan, syukur banyak-banyak. Jadi ambil ruang kesempatan ini, sementara masih hidup, kita masih ada ruang nak berpatah balik. Saya menyesal ustaz. Tak apa, masih hidup boleh menyesal. Saya menyesal dulu tak tutup aurat. Boleh start pakai tudung ke tutup aurat mulai hari ni. Saya menyesal dulu tak puasa ustaz. Besok boleh start puasa insya-Allah. Tak ada masalah tuan-tuan. Yang penting penyesalan kita mesti dibuat ketika kita masih hidup. Kita tak nak menyesal yang tak ada guna, menyesal yang tak ada faedah, menyesal yang orang Melayu kata keluar air mata darah pun tak guna dah. Kita tak mau yang tu. Kita nak yang menyesal yang ada faedah tuan-tuan. Yang menyesal yang Allah boleh terima ruang penyesalan itu. Yang menyesal yang Allah tak terima ni yang mana? Bila dah mati tuan. Dah mati baru menyesal, tak ada faedah. Hari Jumaat kemarin dulu kita dapat berita Abu Bakar Omar tak, pelakon, kawan saya punya ayah dia lah. Anak dia sama dengan saya mengaji Mesir. Jadi meninggal di Kedah apa semua. Allah pilih lah. Kita tak tahu amalan dia apa. Dulu ialah zaman-zaman lara dulu berlakon apa kan, tu zaman itu dah habis dah. Bila dia dah berhenti, kita tak tahu amalan dia apa, taubatnya bagaimana, kita tak tahu. Sedekah dia banyak mana, baca Quran dia macam mana, kita tak tahu. Tiba-tiba Allah ambil dia hari Jumaat pagi bulan Ramadan tuan-tuan. Ini rezeki masing-masing. Kalau tuan-tuan ingat tahun lepas, almarhum tuan guru kita Datuk Ismail Qamus sama juga meninggal malam Jumaat 15 Ramadan. Saya ingat lagi 15 Ramadan dia meninggal, malam Jumaat. Rezeki dia. Jadi ending ni kita tak tahu tuan-tuan. Tapi bila dah mati baru nak menyesal, tak ada faedah. Sebab itu Saidina Omar selalu sebut, Saidina Ali, maaf, Saidina Ali kata, kalau kamu pergi kubur, kalau kita pergi kubur lah, kata Saidina Ali, dan kita bercakap dengan ahli kubur tu, kalau tuan-tuan berani lah, kan, nak tanya apa dekat ahli kubur tu, cuba tanya, kata Saidina Ali, wahai ahli kubur, kalau kamu diberi satu peluang, hajat dah mati ni, ada satu hajat yang kalau kamu minta dapat, apa yang kamu nak? Cuba tanya tuan. Tapi kalau tanya pun tak ada jawapan nanti, kan dijawab kan kita pula kelang kabut. Jadi Saidina Ali kata, pasti ahli kubur akan jawab, kami nak hidup balik. Kami dah menyesal dah mati ni, kami dah hidup balik. Pasal apa dah menyesal? Sebab dia dah nampak dahsyatnya azab kubur itu. Mereka dah nampak gelapnya kubur, sempitnya kubur, ngerinya muka malaikat Munkar dan Nakir yang menyoal jawab itu. Mereka dah takut tuan-tuan, kalau boleh nak hidup balik, menyesal dah. Perkataan pertama kata Saidina Ali yang terlintas bila seorang itu meninggal dunia ialah menyesal. Jadi sebab tu saya kata tadi, biar kita menyesal sekarang ini. Orang nak kata apa itu lantak lah tuan-tuan. Manusia ni memang macam tu. Buat baik pun kata, tak baik lagi orang kata kan. Kita semain tarawih 8 pun orang cakap, 20 pun orang cakap. Buat tazkirah pun cakap, tak buat pun cakap.
More pun cakap, tak ada more lagi kuat bising. Malam ni tak ada kan? SOP. Jadi balik gang hore je lah tuan, more tak ada. Dah, jadi nak kira orang cakap ni letak sebelah tuan, lantak lah orang nak kata apa. Kita yang nak masuk syurga lah. Kita yang nak berubah. Peduli apa orang cakap. Orang nak kata kita ni acah-acah alim ke, ustazah jadian ke, ustaz jadian ke, biarlah. Orang ada mulut sekati dia lah, nak cakap apa benda biar dia jawab depan Allah. Yang penting kita menyesal tuan-tuan. Bila dah menyesal, kita berubah, insya-Allah kita akan selamat di akhirat, insya-Allah. Satu ayat dalam surah As-Sajadah. Tak silap saya ayat 12 kot dalam surah Sajadah. Ayat yang biasa tuan-tuan imam baca pagi Jumaat kan. Sunat lah, kalau tak baca pun tak apa sebenarnya. Tapi orang kita ni kadang tak faham. Bila imam baca, tiap-tiap minggu dia komplain. Bila imam tak baca pun dia komplain. Tak tahu apa yang dia nak sebenarnya. Kan? Rasulullah sendiri bukan every week Nabi buat sujud sejadah tu, tidak. Kadang minggu ni buat, minggu depan Nabi rehat. Macam tu lah. Nabi nak bagi tahu benda tu sunat saja. Tapi orang kita ni tak boleh kan? Macam baca Yasin lah malam Jumaat. Tak baca berdosa besar. Kan? Sebab malam Jumaat je mesti Yasin. Yasinnya malam Jumaat. Benda tu kita kena ni sikit lah tuan-tuan. Baik, surah Sajadah ni ada satu ayat yang berbunyi firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ayat saya baca tadi antara beberapa ayat dalam Quran yang menggambarkan penyesalan. Ayat ni cerita orang menyesal tuan-tuan. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita tak masuk dalam ayat itu. Apa cerita ayat itu? Allah Ta'ala berfirman, walau tara, wahai Muhammad, alangkah ngerinya di akhirat besok. Di akhirat besok kamu akan melihat al-mujrimun. Al-mujrimun makna orang yang buat dosa di atas muka bumi dan dia mati tak sempat bertaubat, atau dia mati dalam keadaan Allah tidak ampunkan dosa dia. Itu dipanggil orang yang berdosa. Apa jadi pada puak berdosa ni besok? Mereka akan menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka. Mereka akan tunduk depan Allah di padang mahsyar. Hari ini mengepak jalan tak? Mendada, mendongak, belagak, sombong manusia. Besok padang mahsyar tunduk depan Allah. Tunduk tu apa maksud? Ada dua makna kata ulama. Yang pertama, tunduk sebab malu. Yang kena tangkap baru ni pukul bodyguard tu, tunduk. Kemarin pun kena tangkap pasal buat iklan judi raya tu. Tak ada kerja puak-puak ni tuan. Kena tangkap, tunduk. Tahu tunduk tu malu lah tu. Yang kedua, tunduk maknanya takut. Ingat zaman kita kanak-kanak kecil-kecil dulu, bila balik lewat lepas maghrib kena marah. Mak pesan lah, kalau nak main-main sebelum bang maghrib balik. Hari tu naik semangat tuan, lepas maghrib baru sampai rumah. Sebelum kena syarah memang kena balon dululah. Macam bodyguard tu juga. Kena tibai dulu. Lepas tu tunduk aja kan. Mak beletir, kita tunduk aja. Tunduk tu pasal takutlah kena marah. Jadi puak-puak ni besok tunduk depan Allah, takut pun ya, malu pun ya juga. Lalu apa jadi? Sambil mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, hari ini kami dah nampak dah ya Allah. Dah nampak dah kebenaran Islam, nampak dah Rasulullah tu betul. Selama ni kami buat main-main. Wasami'na, dan kami dengar dah. Hari ini kami dah dengar
yang Islam tu agama yang betul lah, itulah ini, dia bersyarah seorang-seorang. Bila yang hari ni tu, bila? Bukan hari ni. Hari ni tu ucapannya di padang mahsyar besok. Menyesal kat situ. Lepas tu mereka minta apa? Farji'na. Ada huruf fa dekat situ tuan. Farji'na. Fa ni makna lil fauran. Benda yang minta disegerakan. Farji'na, wahai Tuhan, kami minta satu benda, tolong sekarang juga. Farji'na, pulangkan kami semula ke muka bumi dulu. Nak buat apa? Na'mal salihan. Kami berjanji nak beramal soleh. Kami nak jadi orang yang baik. Inna mukinun. Hari ini kami dah yakin, wahai Allah. Bila yakin? Padang mahsyar. Yang sekarang tak apa nak yakin sangat. Jadi tuan-tuan, agak-agak dapat ke apa yang mereka minta? Tak dapat lah. Dunia pun dah tak ada, tuan. Dunia dah hancur lebur. Lepas tu minta benda yang tak dapat, memang tak ada. Ibarat macam tuan-tuan minta mori malam ni, memang tak ada. Balik makan kat rumah aja masing-masing sekejap lagi. Memang tak ada punya, jangan minta. Jadi sebab itulah tuan-tuan, mereka minta benda yang tak ada, mustahil boleh dapat. Lalu apa jadi? Nabi ceritakan ayat itu. Nabi sebut dalam hadis, bila mereka minta nak balik semula ke dunia, konon nak beramal soleh sangat, konon nak jadi baik, konon nak dengar dah, nak dengar cakap Allah lepas ni. Tiba-tiba Allah Ta'ala berfirman pada kelompok itu, Allah kata, Al-an udkhulun nar. Habis cerita tuan. Allah kata, kalau bahasa kita lah, Allah kata jangan cakap banyak. Dunia pun dah tak ada, korang tak boleh balik. Sekarang juga kata Allah, pergi terjun dalam neraka beramai-ramai. Dah nak sangat kan? Terjun sekarang, kata Allah. Lalu Nabi kata, fa'abau, mereka enggan terjun. Tadi baru berjanji tuan-tuan, baru berjanji nak dengar cakap Allah kan, nak jadi baiklah, konon nak beramal soleh. Bila Allah suruh terjun, fa'abau, mereka diam, enggan terjun, kata Nabi. Sedangkan kalaulah mereka terjun di saat Allah mengeluarkan arahan itu, nescaya, kata Nabi, Allah sejukkan neraka jahanam. Allah sejukkan api itu. Mereka masuk ke relax-relax, golek-golek je lah, tak terbakar punya, sejuk. Tapi sebab tak yakin tuan-tuan, akhirnya masuklah besok dalam neraka yang terbakar panas tu, padan dengan muka besok. Na'udzubillah. Jadi tuan-tuan, kesimpulan akhir untuk malam ini, sebab semua tempat saya pergi pun memang 20 minit tuan. Siap tulis pula, tak ada masa kecederaan. Apa nak buat, Covid punya penangan. Jadi akhir sekali kesimpulan. Pertama tuan-tuan, selagi masih hidup, jangan menyesal. Ruang taubat kita masih ada, insya-Allah. Banyak manalah dosa tak usah sembang lah. Kita taubat saja, insya-Allah Allah akan terima. Yang kedua, jangan jemu mengaji, kuliah cari ilmu. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dunia akhirat. Dan yang ketiga, selamat meneruskan ibadah Ramadan. Doa banyak-banyak bagi semua kawan-kawan kita, ahli keluarga kita, ustaz-ustaz kita, sehat walafiat sepanjang Ramadan ni. Dan berdoa mulai sekarang, minta Allah anugerahkan kita Lailatul Qadar, insya-Allah. Jangan doa 10-10 akhir itu lambat kan. Sekarang kena doa. Bila doa sekarang, kita ada usaha nak mencari. Macam tu. Baru kita teringat, oh Lailatul Qadar ni, kita pulun sikit, baru dapat. Insya-Allah. Jadi tuan-tuan, itu saja. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.